Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya jelas tak? Cuba respon sikit, suara saya jelas ke tak? Jelas Ustaz. Jelas. Jelas. Jelas Ustaz. Okey, baik-baik. Bagi masa saya seminit untuk kita mulakan insya-Allah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadanil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim amma ba'd. Ayyuhal mu'minun ittaqullah usikum wa nafsi bittaqwallahi azza wa jalla faqad fazal muttaqun. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul azim. Baik tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ibu ayah, adik kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dirindui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama sekali panjat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas pertemuan kita pada malam ini. Mudah-mudahan dengan pertemuan yang singkat masanya ini Allah memberikan kelebihan dan manfaat yang banyak kepada kita. Moga-moga dengan itu dapat sama-sama kita guna dan amalkan ketika mana hidup kita yang masih lagi berbaki ini dan ketika mana kita pulang bertemu dengan Allah Azza wa Jalla suatu hari nanti. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendapat rahmat dan kasih sayang-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terhindar daripada dosa. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu dan rezekikan kefahaman kepada kami insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Semua jelas kan dengar suara saya? Cuba respon sikit. Dia bila online ni saya nak melibatkan semua orang juga supaya boleh respon insya-Allah. Jelas Ustaz. Sekarang ni berapa orang yang sedang menonton? Sebab saya pakai phone je ni. 22 orang Ustaz. 22 orang. 22. Masya-Allah. Baik, hari ini kita nak bicara tentang persediaan menuju Syaban. Kerana kita telah pun berada pada akhir-akhir bulan Rejab ini. Rejab bakal meninggalkan kita. Namun Allah Subhanahu wa taala gantikan dengan bulan Syaban. Setiap bulan ada kelebihan yang tersendiri. Ya, setiap bulan ada kelebihan yang tersendiri. Tidak ada satu benda pun yang Allah Taala ciptakan ianya sia-sia, tidak. Kalau kita bicara tentang kelebihan bulan Rejab, iaitulah adanya Isra' dan Mi'raj. Bila Rejab itu berlalu, Allah Ta'ala datangkan Sya'ban kepada kita, dan Sya'ban juga ada keistimewaan dan kelebihannya yang tersendiri. Kalaulah Rejab adanya Isra' dan Mi'raj, maka Sya'ban adanya pertukaran qiblat. Ya, pertukaran qiblat. Kemudian bila habis Sya'ban nanti, jika dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala,
kita bakal memasuki Ramadan. Namun persoalan yang kita perlu sedar dan tanya diri kita sendiri, sempat ataupun tidak kita memasuki bulan Ramadan. Saya mengharapkan saya sempat. Dan saya juga berdoa tuan-tuan dan puan-puan yang sedang menonton juga sempat. Oleh yang demikian kita kena selalu minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana doa yang diajar oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkati kami dalam bulan Rajab. Mudah-mudahan sebulan yang bakal berlalu ni, bulan Rajab ni Allah Taala berkati kita. Insya-Allah, amin. Tak sebut amin pun? Amin. Oh, sebut tak dengar sebab mute. Oh, sorry. Duk biasa cakap dengan orang ada kat depan. Ni orang tak ada kat depan, ni ada phone je kat depan ni. Mudah-mudahan sebulan Rejab yang bakal meninggalkan kita ini Allah Taala berkati. Dan kita memasuki bulan Ramadan, kita memasuki bulan Sya'ban juga dengan keberkatan Allah. Ya, dengan keberkatan Allah. Juga kita nak memasuki bulan Ramadan nanti supaya Allah Ta'ala panjangkan umur kita sampai ke saat itu. Terima kasih kepada Al-Azhar yang menyediakan medan untuk kita bersama pada malam ini. Ya, saya sangat sayang NGO Al-Azhar ini dan saya sebahagian daripada Al-Azhar diberikan taklifan, diberikan amanah untuk bersama. Ya. Terima kasih kepada seluruh warga Al-Azhar yang senantiasa bergerak ke sana dan kemari membantu masyarakat yang memerlukan. Bukan setakat mangsa banjir, bukan setakat mangsa Covid, bahkan sampai ke luar negara. Sekarang ini ada di kalangan kami yang sedang berada di sempadan Syria. Ada juga di kalangan kami yang sedang membuat persiapan untuk ke Afghanistan pada 15 hari bulan Mac nanti. Semua ini tidak lain dan tidak bukan, hanyalah semata-mata untuk memanjangkan kebajikan. Sedikit rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kami hasil daripada sumbangan dan bantuan daripada tuan-tuan dan puan-puan. Daripada poket kita bersama. Tuan-tuan keluarkan duit sumbangan, kami keluarkan tenaga menyalurkan segala sumbangan, maka saya ucap tahniah dan syabas kepada tim Al-Azhar yang sedang bergerak membantu masyarakat yang memerlukan. Malam ini mereka menyediakan medan kepada kita untuk bersama. Dan saya kira ini adalah majlis ilmu. Lalu bila disebut sebagai majlis ilmu, insya-Allah ada ganjaran pahala. Bukan setakat ganjaran pahala, bahkan lebih daripada itu, Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut majlis ilmu ini adalah raudhatun min riyadil jannah. Sebahagian daripada taman-taman syurga. Seronok tak duduk dalam taman ni? Tuan-tuan kalau nak cakap boleh buka mikrofon tu, tak ada masalah. Lepas tu mute balik. Sebab saya bila saya bercakap, saya suka bertanya. Kita sekarang ni sedang berada dalam tempat yang disebut oleh Nabi SAW, yang diumpamakan oleh Nabi SAW, raudhatun min riyadil jannah. Kita sedang berada dalam taman-taman dan sebahagian daripada taman-taman syurga. Seronok ke tidak ni? Seronok. Ya. Seorang je seronok, yang lain? Seronok Ustaz. Seronok. Bila seronok, kenapa kita seronok? Sebab bila sebut taman ni tempat yang menarik. Betul tak? Betul tak ni? Betul. Taman adalah tempat yang menarik. Tempat yang tenang, tempat yang selesa adalah taman. Sebab itu kalau orang nak makan angin, biasanya orang akan pergi ke taman-taman. Ya. Mana-mana taman lah dia akan seronok. Tak ada lagi lah taman yang tak seronok. Kalau tak seronok, orang tak panggil taman. Ya. Sebab itu orang yang tenang, orang yang relax, orang kata dalam hatinya ada taman. Betul tak? Walaupun muka nampak gangster. Muka nampak gangster, paruk kat sini kena parang, sini kena golok, sini kena cangkul. Tapi kalau hatinya tenang, relax, orang kata walaupun muka macam tu, dalam hati ada taman. Betul tak?
Betul Ustaz. Maka kita sekarang berada dalam taman. Maka kita dalam keadaan tenang. Tetapi jangan sampai ketenangan yang sedang kita rasai saat ini membuatkan kita terlena ketika mana dengar kuliah ni. Yalah, duduk di rumah masing-masing, kemudian pula dianggap sebagai taman. Ada yang duduk menyandar kat sofa, ada yang baring atas katil, ada yang mengunjur kaki, ada yang macam-macam ni. Walaupun macam-macam kedudukan tuan-tuan, jangan sampai terlena disebabkan ketenangan yang kita rasa. Susah tau nak tidur dalam keadaan duduk macam ni. Susah. Kita biasanya kalau nak tidur, kita akan baring atas katil. Betul? Ni sebelah saya pun ada katil ni. Duk tengok je katil ni. Tunggu masa je nak landing ni. Letih sejak daripada pagi tadi. Ya. Susah kita nak tidur dalam keadaan duduk. Duduk macam ni, duduk macam ni. Susah. Kecuali dalam kuliah. Kecuali dalam kuliah. Tak ada lagi lah saya tengok orang duduk atas katil, ya, duduk bersila ataupun duduk menyandar macam tu. Kita pun tanya, buat apa tu? Tak buat apa-apa, memang nak tidur. Tak, dia takkan tidur macam tu. Biasanya tidur ni dia kena landing, letak atas bantal, bantal pula lembut. Ya. Kemudian ada selimut pula. Nak pula kalau ada orang peluk lagi seronok. Nah, tetapi dalam majlis ilmu tak mustahil yang duduk sila pun boleh lena. Maka itulah nak disebut sebagai tenangnya taman syurga yang disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam raudhatun min riyadil jannah. Muslimin dan muslimat, ibu ayah, adik kakak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan dirindui oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa hebatnya Syaban ini yang kita bakal masuk ni? Apa hebatnya? Tuan-tuan, Allah Ta'ala jadikan 3 bulan ini, Rejab, Syaban dan Ramadan, adalah bulan-bulan untuk kita mempersiapkan diri. Ya, untuk kita mempersiapkan diri dari sudut fizikal, dari sudut mental, rohani ataupun jasmaninya. Persediaan ini tak lain dan tak bukan untuk kita memasuki bulan peperangan. Apa bulan peperangan? Ialah bulan Ramadan. Ramadan ini bulan peperangan. Kalau zaman Nabi, berlakunya peperangan Badar Al-Kubra dalam bulan Ramadan. Sekarang pun kita tengok dunia hari ini sedang berlaku peperangan di antara Rusia dengan Ukraine. Dan kita juga bakal memasuki fasa itu. Mungkin peperangan kita bukan berbentuk senjata, tetapi peperangan kita berbentuk melawan hawa nafsu. Apa yang kita nak berlawan dengan nafsu kita? Sebab nafsu kita tahu Ramadan ini satu bulan yang hebat, yang luar biasa, kelebihannya luar biasa, ganjarannya luar biasa, ibadahnya luar biasa, dan segala-galanya luar biasa. Maka nafsu kita senantiasa memujuk, mengajak, membisik untuk kita sama-sama lalaikan diri, lengahkan diri, abaikan segala benda yang dijanji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu sama ada kita mengikut pujukan nafsu ataupun kita mengikut pengetahuan ilmu. Ilmu akan mengajak kita, mengajar kita erti kebaikan, erti manfaat, erti pahala, arti taqarrub kepada Allah, yakni mendekatkan diri kepada Allah. Nafsu mengajak kita, membisik kita supaya kita jauh. Ramai di kalangan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tertewas dengan ajakan nafsu. Walaupun kepada orang yang berilmu. Sebab itu Allah Ta'ala jadikan Syaban ini bulan persediaan. Kalaulah Ramadan itu ibadat besarnya adalah puasa. Ibadat besarnya adalah puasa, maka latihlah diri kita berpuasa bermula daripada bulan Rejab lagi. Ya. Esok hari Khamis puasa sunat. Bermula daripada Rejab. Kemudian masuk Syaban pula. Pertingkatkan lagi puasa kita
supaya nanti kita dah jadi biasa untuk berpuasa. Kereta ni, analogi mudah. Kereta ni, kalau lama tak start, kali pertama start tu dia jadi payah sikit lah. Terutama pula kereta jenis lama. Kereta jenis umur 50 tahun lebih. Ya, umur 60 tahun lebih. Umur 40 tahun lebih. Saya tak apa, umur saya baru 21. Tak adalah, nampak saja macam 21. Banyak dah umur ni pun. Bila kita lama tak start, bila tiba-tiba kita start, dia jadi payah sikit, dia meragam sikit. Begitulah juga kita yang lama tak puasa. Tiba-tiba zat masuk bulan Ramadan tu kena start puasa dah. Maka puasa hak pertama kita tu dia jadi cabaran dia luar biasa sikit. Sebab duk biasa makan sarapan, duk biasa makan tengah hari, duk biasa minum petang, duk biasa makan malam lepas maghrib. Tiba-tiba benda tu kena stop belakang. Yang duk biasa sarapan pukul 7 pagi, 8 pagi. Tiba-tiba mai Ramadan nanti kena sarapan pukul 4 pagi, 5 pagi. Oi, bukan cara kita lah. Bukan taste kita lah nak makan waktu tu. Tetapi waktu itulah dijanjikan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Berpuasalah kamu kerana bersahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan. Nampak ke tidak? Walaupun luar biasa bagi kita makan pukul 4 pagi, makan pukul 5 pagi, tapi bila Allah Taala suruh, benda itu akan jadi cantik, akan jadi elok. Allah Taala tak suruh kita buat sesuatu yang tidak bermanfaat. Masya-Allah. Ya. Sebut saja makan minum sarapan sampai ayak. Jadi saya minum dulu noh. Bismillahirrahmanirrahim. Siapa nak minum silakan. Saya bukan nampak pun. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap ni. Allah sedapnya ayak ni ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Amboi, baru terlintas nak minum, baru cakap pasal sahur sampai ayak dah. Memang sungguh taman syurga. Tak apa ke saya minum ni? Buka-buka mic tak apa. Allah Akbar. Ada lagi ke ni? Tu Hakimi mana tu? Masyitah boleh Ustaz, boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa orang yang sedang menonton ni? 37 orang Ustaz. 37 orang. Zarina Intertri. Okey, kami minum pun Ustaz tak nampak. Memanglah hampa tak buka video. Ya Allah sedapnya. Teh limau. Biar masam pada minuman. Jangan masam pada muka. Baik, nak sambung balik tadi ni. Apa Nabi kata tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Sahurlah kamu kerana pada sahur itu ada keberkatan. Maka kita nak mula berpuasa, kalau kita tak bermula daripada bulan Rejab dan bulan Syakban nanti, tiba-tiba kita masuk Ramadan baru nak mula, agak janggal tau. Pukul 4 pagi nak kena bangun dah. Tambah-tambah orang perempuan. Saya yakin yang sedang menonton hampir 40 orang ni kebanyakannya perempuan. Betul tak? Walaupun saya tak nampak muka, tetapi sekilas ikan di air sudah ku tahu jantan betinanya. Ya. Sebab biasa majlis gini orang perempuan suka. Orang perempuan minat, orang perempuan suka nak mendengar, betul? Orang lelaki mungkin ada di surau dan masjid dan sepatutnya saya pun ada program di luar. Tetapi untuk memberikan laluan kepada Azhar yang menjemput saya cancelkan program kat luar. Saya bagi laluan kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Terima kasih. Ya, insya-Allah. Kemudian di antara benda yang hebat, ya, seperti mana dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Usamah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa dalam bulan Syakban.
Nak ceritanya dalam bulan Syakban ni Nabi rajin puasa. Tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Tak sama dengan bulan-bulan yang lain. Nak menunjukkan bahawa puasa dalam bulan Syakban ini Nabi suka. Dan para sahabat juga suka. Dan kita umat Muhammad juga kena suka. Kalau tak boleh buat banyak kali, kalau tak boleh buat banyak hari, sekurang-kurangnya Isnin Khamis pun tak apa dah. Tak boleh buat Isnin Khamis, sekurang-kurangnya Isnin saja pun tak apa dah. Tak boleh buat Isnin, sekurang-kurangnya buat Khamis saja pun tak apa dah. Tak boleh buat Isnin pun tak boleh buat, Khamis pun tak boleh buat. Pilihlah hari-hari mana yang kita boleh buat. Kalaulah hari mana-mana pun kita tak boleh buat, tak payah masuk Ramadan lah. Mati je lah senang. Nabi dah buka jalan, Nabi dah bagi rangsangan, ya. Sahabat dah buka jalan, sahabat dah bagi rangsangan kepada kita. Cuma tinggal lagi kita nak bermula ataupun tidak. Mungkin kita kata Allah terlepas dah lah, bulan Rejab dah habis dah. Bulan Rejab dah habis dah, tak ada nak puasa ustaz. Oi, tak ada nak puasa. Okey, tak apa. Yang berlalu, biarkan ianya berlalu. Tidak ada satu benda pun yang tetap teguh di situ. Pasti dia juga akan berlalu. Seperti mana umur kita semalam, umur kita masih muda, hari ini dah meningkat umur kita. Semua benda pasti akan berlalu. Rejab akan berlalu, tetapi insya-Allah Syakban akan datang. Doa kepada Allah supaya kita sempat untuk buat ibadat dalam bulan Syakban ni. Selain daripada berpuasa, banyakkan membaca Quran. Kerana Ramadan nanti adalah Syahrul Quran. Rajin tak rajin orang Melayu baca Quran, ya, tengok dalam bulan Ramadan nanti. Yang tak pernah pegang Quran pun dia akan pegang. Yang tak pernah buat tadarus, dia akan buat tadarus. Bahkan ada hadiah pula, ya, hadiah kepada peserta tadarus. Di antara pesertanya adalah mungkin Makcik Zainab, mungkin Makcik Yatimah. Ni yang saya nampak kat depan saya ni lah. Yang tak nampak saya tak sebutlah namanya. Cik Zainab pun sebut nama dia, seronok, senyum je ha. Cik Zainab daripada mana tu? Cuba buka mic sikit, nak tahu daripada mana. Sudah tak reti nak buka mic dah. Makcik Yatimah ni daripada mana ni? Assalamualaikum. Salam. Saya dari Singapura. Masya-Allah, daripada Singapura. Ya. Masya-Allah. Makcik Yatimah tadi daripada mana? Yatimah lah ni. Oh, Yatimah lah tu. Okey, Ya. okey. Ni saya tak tahulah makcik kekak ke saya panggil makcik lah semua. Memang makcik lah. Makcik Suhana ni daripada mana ni? Okey. Kajang Ustaz. Daripada Kajang. Makcik ke? Muda lagi Ustaz. Oh, muda lagi. Kak Cik lah, Kak Cik. Kalau muda kita panggil Kak Cik. Ni Makcik Masyitah daripada mana ni? Ampang Selangor, Ustaz. Makcik ke? Ya, saya. Okey, baik. Ni Kak T ni daripada mana ni? Kak T ke apa dia? Dia punya nama ni Kak T. Farahiyah. Farahiyah ni daripada mana ni? Makcik ke siapa ni? Ni nama apa ni? Syazwani pun ada. Mahdawati binti Mamat. Ya, Masitah Selamat. Ni ada juga Makcik Nazimah pun ada juga. Makcik Nazimah daripada mana? Ramai ni kita malam ni, ramai. Okey, baik. Kita teruskan. Makcik Zainab tadi daripada mana Makcik Zainab? Zainab tak boleh nak buka. Baik, kita sambung lagi. Sahabat-sahabat Nabi ni, dia selalu perhati Nabi. Ya, dia selalu perhati Nabi. Walaupun kadang Nabi tak sebut secara jelas. Bulan Rejab kena buat apa, bulan Syakban kena buat apa. Walaupun tidak disebut secara jelas, tapi sahabat akan perhati apa ibadat yang Nabi rajin buat.
Jadi bila mereka tengok ada ibadat yang Nabi rajin buat, maka itulah yang mereka buat. Ada di kalangan kita tak mampu nak berpuasa banyak hari. Dia tak mampu nak berpuasa. Tidak ada masalah. Rajinkan diri untuk membaca Quran. Ya, rajinkan diri untuk membaca Quran. Sebab kita ni memang jenis rajin baca ni. Saya yakin hak jenis kita sedang menonton ni, kebanyakan kita adalah kaki membaca. Bukan kaki baca lah. Kita lah baca, kaki tak baca. Adalah kaki membaca. Tetapi biarlah apa yang kita baca itu, yang rajin itu bacaan Quran, jangan bacaan WhatsApp. Kebanyakan kita memang rajin baca, tapi kita baca WhatsApp. Pagi baca WhatsApp, tengah hari baca WhatsApp, petang baca WhatsApp, petang baca WhatsApp. Bukan 4 waktu ni je. Kita ni selang 2 minit tengok WhatsApp. Dan WhatsApp lah yang paling kerap kita buka dan baca. Walaupun WhatsApp tidak menjanjikan pahala. Di sana mungkin ada benda yang kita buat melalui WhatsApp kita mendatangkan dosa. Bahkan kadang-kadang dosa jariah. Tapi yang itulah kita rajin baca, yang itulah yang kita rajin buka. Berbanding dengan Quran. Quran ni memang jaminan daripada Nabi. Jaminan daripada Nabi. Nabi kata, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yawmal qiyamah syafi'an li ashabih. Nabi kata, Iqra'ul Quran. Bacalah Quran. Kerana Quran ini akan datang kepada kamu pada hari kiamat nanti memberikan syafaat kepada sesiapa yang membaca. Ini jaminan daripada Nabi. Siapa lagi kita nak yakin dan percaya kalau tidak Nabi? Kalau kita, mungkin janji kita kadang-kadang tak apa nak tepat, kadang-kadang tak apa nak pasti, kadang-kadang terlupa. Tapi bila janji ini daripada Nabi SAW, memang confirm kita dapat. Tetapi yang confirm ni, tak ramai yang buka. Bila last kita buka Quran? Cuba tanya diri masing-masing. Cuba muhasabah. Bila last kita buka Quran? Tak perlu jawab, tak perlu type message, tak perlu tulis kat komen. Bila last kita buka Quran? Kita saja tahu bagaimana kita dengan Al-Quran, kehidupan kita dengan Quran, macam mana kita saja tahu, orang lain tak tahu. Maka bila kita dapat jawapan, itulah diri kita dengan Nabi SAW. Itulah diri kita dengan baginda Nabi SAW. Walaupun lidah menyebut we love Muhammad, I love Rasul, buat stiker lagi letak kat kereta, I love Rasul, we love Muhammad. Tapi mana bukti sayang kita kepada Nabi, sayang kita kepada Muhammad SAW? Mana bukti? Cakap siapa pun boleh cakap, tetapi mana buktinya? Kalau kita benar sayangkan Nabi, mai bulan Syaban, kena perbanyakkan puasa, sebab tu yang Nabi buat. Kita kalau mak kita meninggal, kita rindu kat mak, ya, kita akan buat apa yang mak kita suka buat. Tidak? Kita akan buat apa yang mak kita suka buat. Kalaulah mak kita ni suka masak lemak cili api, bila mak tak ada, rindu kat mak, maka masak cili api lah kita buat. Kita rindu ke ayah kita. Ayah kita dah tak ada dah. Maka bila kita rindukan ayah kita, kita akan ingat balik apa benda yang ayah kita selalu buat. Kita akan buat. Sekurang-kurangnya bila kita buat, kita teringat kepada ayah. Kita kata kita sayangkan Nabi. Nabi tak tinggalkan kita banyak benda. Nabi tinggalkan Quran. Dan Quran itu mukjizat. Satu-satunya mukjizat yang masih kekal sampai hari ini. Quran. Mukjizat lain tak ada dah. Hebatnya Nabi Musa AS ada tongkat. Tongkat Nabi Musa pukul pada batu. Batu tadi terpancar air. Tongkat hebat Nabi Musa ni pukul di laut, terbelah laut menjadi jalan.
Hebat tongkat Nabi Musa AS. Tetapi tongkat Musa tak ada dah. Kalau jumpa pun bukan tongkat Musa, iaitulah tongkat Ali. Hebatnya bahtera Nabi Nuh yang berjaya menyelamatkan Nabi Nuh dan pengikut-pengikut yang beriman kepada Allah dalam banjir yang besar. Tapi bahtera Nabi Nuh pun dah tak ada dah. Ya. Dah tak ada dah. Yang kekal sampai hari ini, mukjizat yang masih ada, yang kita boleh pegang, yang kita boleh tengok, yang kita boleh merasai, iaitulah Quran. Maka tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat, di antara benda ibadat yang kita kena buat dalam bulan Syaban ni, memperbanyakkan bacaan Al-Quran, supaya Ramadan nanti kita dah terbiasa dengan bacaan Al-Quran. Kita dah terbiasa dah dengan bacaan Al-Quran. Malangnya ada di kalangan masyarakat kita orang Melayu ni, Quran ini hanya dijadikan bacaan bulan Ramadan je. Lalu bila mai saja Ramadan, ada tadarus, ada tilawah, ada macam-macam. Bagus, bukan tak bagus-bagus. Tetapi jangan kita jadikan Quran ini hanya bacaan bulan Ramadan saja. Yang paling kita sedih, ada surau dan masjid, Quran hanya dipegang dan diambil hanya bulan Ramadan. Habis Ramadan, Quran naik semula duk atas rak. Tak turun-turun. Berabuk Quran sampai berabuk kadang-kadang. Berabuk tu maksudnya berhabuk. Berhabuk Quran tadi. Nak ambil tu, ya kena tiup tu. Sebab abuk banyak. Allahu Akbar. Mukjizat Nabi diperlakukan sedemikian. Quran duk atas rak diturunkan semula. Habis Ramadan, tersusun balik Quran tadi. Quran bukan menjadi hiasan. Oh, susun bagi cantik-cantik susun bagi sama-sama. Bagi elok belakang. Jadi susunlah Quran tadi cantik je. Bacanya tidak. Bila Quran itu akan diambil, bila Quran itu akan dilihat, bila Quran itu akan ditengok, datang Ramadan. Maka buat persiapan, buat persediaan awal. Syaban ni dah mula dah. Tak boleh banyak, sikit pun tak apa dah. Ya, asalkan baca. Pahala baca Quran ini diukur oleh Allah Subhanahu Wa Taala mengikut huruf yang kita sebut, bukan mengikut ayat. Hebat Kita baca WhatsApp belum tentu dapat pahala. Dan hari ini kalau kita tengok dalam WhatsApp group ke apa pun, banyakkan benda-benda yang sia-sia satu, yang keduanya benda yang boleh mendatangkan dosa. Tapi kalau baca Quran confirm pahala. Jadi selain daripada berpuasa, rajinkan diri untuk membaca Quran. Yang ketiga, rajinkan diri untuk melaksanakan solat sunat. Solat wajib settle belakang dah kita. Ya. Tak ada kok yang tinggal solat kita ni. Ya, solat wajib alhamdulillah kita dah buat, dah settle dah. Cuma bagaimana dengan ibadat-ibadat sunat? Bagaimana dengan solat witir kita? Sangat malang bagi kita yang menganggap solat witir itu hanyalah bulan Ramadan saja. Sangat malang. Sedangkan solat sunat witir ni Nabi SAW ajarkan kita supaya buat setiap malam. Tapi orang kita ni hanya buat witir ketika mana Ramadan sebab buat tarawih. Bila buat tarawih, kita pun sekalilah dengan witir. Maka bulan lain tarawih tak ada, witir pun tak buat. Jangan. Tarawih hanya bulan Ramadan saja. Tak boleh buat dalam bulan lain. Semangatlah macam mana pun, tarawih tak boleh buat dalam bulan lain. Koklah kita rasa semangat tak? Masuk bulan Ramadan setiap malam buat solat tarawih. Semangat ni. Aku tak nak tinggal solat-solat tarawih walaupun dalam bulan Syawal. Tak boleh. Tak boleh. Tetapi solat sunat witir Nabi suruh kita buat setiap malam. Tapi kita tak jadikan solat witir itu sebagai satu amalan. Maka bila datang bulan Syaban ini, persiapkan diri dengan solat sunat witir.
Yang lain insya-Allah kita dah buat dah, saya yakin, ya. Tuan-tuan dan puan-puan tak tinggal solat duha, saya yakin, ya. Tuan-tuan tak tinggal solat qabliyah dan ba'diyah lepas sembahyang, saya yakin. Cuma solat witir kita buat ke tidak? Dan insya-Allah ala husnizan, baik sangka saya, mungkin tuan-tuan tak pernah tinggal solat sunat witir, insya-Allah. Kalau ada pun mungkin termiss sekali dua mungkin kok, kan? Hajah-hajah semua kan wali. Haji-haji pun wali belakang ni dalam ni. Maka biasakan diri untuk buat solat sunat witir. Jangan tunggu Ramadan. Kita takut kita tak sempat bertemu Ramadan. Berapa ramai orang yang berdoa, ya Allah berkati kami dalam bulan Rejab, berkati kami dalam bulan Syaban, sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Tak sempat Ramadan, Allah Ta'ala jemput dia balik. Tak sempat. Dia hanya sempat Rejab dengan Syaban je. Tak sempat memasuki Ramadan, Allah Ta'ala jemput dia meninggal dunia. Ada satu kes, kalau siapa-siapa ingatlah, 2-3 tahun yang lalu, saya tak ingat tahun berapa, ada anak muda bekerja sebagai anggota Navy di Lumut, Perak. Siapa ingat tahu nanti tolong komen, tolong type kat message tu. Seorang Navy, tentera laut daripada Lumut, Perak. Lumut, Perak, bukan Teluk Intan. Lumut, Perak. Dia bertekad dan berazam, hari pertama puasa, dia nak balik puasa dan buka puasa dengan mak dia di Melaka. Ni kisah ni masuk surat khabar. Kisah ni masuk surat khabar. Jadi akhir bulan Rejab, akhir bulan Syaban, sehari sebelum masuk Ramadan, dia bertekad untuk balik. Ini budak pula tu. Anak siapa lah, comel sangat tu. Anak siapa tu? Okey, baik. Seronok juga dengar suara budak kan? Dan Cik Zainab pun senyum. InsyaAllah Cik Zainab dapat anak lagi, insyaAllah. Amin. Dapat cucu. Sorry. Cik Zainab nak cakap apa tu? Dah buka mikrofon tu, ada tutup balik dah. Kena sempat tu, Ustaz. Baik. Okey lagi ke suara saya ni? Boleh bagi perhatian ke? Tak respon. Boleh lagi ke? Okey, baik. Ain daripada mana tu? Ain kata boleh Ustaz. Ain daripada mana? NZ kata okey. Fauziah Ahmad boleh Ustaz. Ya. Okey, cerita tadi. Nak ceritanya, dia balik daripada Teluk Intan. Dia balik daripada Lumut, Perak. Ya, daripada Lumut, Perak. Naik motor. Tekad dan azam dia, hari pertama puasa, nak balik puasa dengan mak dan nak buka puasa dengan mak. Naik motor. Naik motor. Atas highway ni, naik motor atas highway. Daripada Lumut nak balik ke Melaka. Sehari sebelum puasa, iaitulah 30 hari bulan Syaban. Tahun saya tak ingat. Di atas highway dekat dengan Rawang, tak jauh dengan tempat saya ni. Ya, saya duduk di Rawang. Ya. Tak jauh dengan tempat saya ni, aksiden di atas jalan raya, meninggal dunia. Meninggal dunia. Tak sempat berpuasa, tak sempat masuk Ramadan, tak sempat berpuasa dan tak sempat buka puasa dengan mak kesayangan dia. Dan ada berapa lagi contoh yang saya kenal. Yang tadi saya tak kenal, saya just baca dalam surat khabar.
Ya. Yang saya kenal ada. Bukan kata orang dah berumur, orang yang masih muda lagi. Sama-sama doa, ya Allah berkati kami dalam bulan Rajab, berkati kami dalam bulan Syaban dan sampaikan kami dalam bulan Ramadan. Tak sempat masuk Ramadan, 30 hari bulan tu meninggal. 30 Syaban itu meninggal, tak sempat masuk Ramadan. Agak-agak kita sempat ke tidak? Saya tanya ni, agak-agak kita sempat ke tidak? Tak reti nak komen macam mana, tak reti. Saya berdoa supaya saya sempat. Saya berdoa juga, tuan-tuan dan puan-puan juga sempat. InsyaAllah. Selain daripada saya berdoa, tuan-tuan juga kena berdoa. Dan ketika mana kita berdoa, jangan kedekut sangat. Apa maksud saya kedekut? Bila kita berdoa, jangan hanya sekadar berdoa untuk diri sendiri. Doa juga untuk orang lain, untuk sahabat kita. Untuk sahabat kita. Ingatan seseorang kepada sahabat. Dengar elok. Ingatan seseorang kepada sahabat. Ya. Ingatan seseorang kepada sahabat bukan ketika mana dia sebut nama sahabatnya dalam Facebook. Tetapi dia sebut nama sahabatnya dalam doa. Dengar tak? Faham tak? Sebaik-baik sahabat ialah sebaik-baik sahabat ialah ya, sahabat yang menyebut nama kita. Duduk komen tekan tak mana, tak reti. Haja Zainab kata dia duduk komen tekan kat mana tu. Dia tak ada saya nak komen. Tak apa, Haja Zainab boleh cakap terus. Cakap terus, tak payah komen. Haja Zainab boleh cakap terus. Ya. First time, tak reti nak komen. Ya. Ingatan kepada seseorang lebih bernilai jika disebut dalam doa berbanding disebut dalam Facebook. Saya ulang sekali lagi Ingatan kepada seseorang lebih bernilai jika disebut di dalam doa berbanding disebut dalam Facebook. Maka bila kita doa, jangan kedekut. Doa untuk diri, doa untuk keluarga, doa untuk sahabat. Saya biasa mukaddimah doa. Kalau saya doa ke bahasa Melayu, saya akan doa untuk diri saya. Ya Allah, ampunkan dosaku dan kesilapan aku. Ya Allah, ampunkan dosa dan kesilapan ibu dan ayahku. Ya Allah, ampunkan dosa dan kesilapan ahli keluarga aku. Ampunkan dosa dan kesilapan sahabat-sahabat aku. Ampunkan dosa dan kesilapan jiran tetanggaku. Ya Allah, ampunkan dosa dan kesilapan seluruh jemaah yang sedang mendengar. Itu mukaddimah doa. Bila kita doa kebaikan untuk orang, kita doa kebaikan untuk orang, Allah akan memberi yang sama juga kebaikan itu kepada kita. Cubalah buat, insya-Allah. Ya. Dan yang terakhir saya kira, pukul 9 dah kita nak berhenti pukul apa ni? Kita berhenti dah. Berhenti dah. Dia bukan boleh lama-lama. Setuju berhenti tak? Senyap belakang tu kau setuju tu. Apa pun kita minum dulu. Rasa sekejap je. Rasa sekejap. Saya rasa dah lama ni. Makcik Zainab rasa macam mana? Sekejap je. Oh ya ke? Halai macam mana? Kita nak teruskan ke kita nak berhenti dah pukul 9 dah ni? Teruskan Ada sikit dia. lagi. Teruskan Ustaz. Okey. Baik. Yang terakhir.
Selain daripada berpuasa, selain daripada baca Quran, selain daripada solat-solat sunat, ada benda yang saya nak sebut, yang terakhir, saya kira yang terakhir lah. Banyakkan berdoa kepada Allah. Banyakkan berdoa kepada Allah supaya selain daripada keampunan dan sebagainya yang kita selalu doa tu, doakan kepada Allah supaya Allah Ta'ala terima ibadat-ibadat yang kita buat. Jangan kita terus yakin, confirm Allah Ta'ala terima. Jangan. Dalam bab ibadat ni, kita kena letak rasa bimbang. Bimbang kalau Allah Ta'ala tak terima. Sebab itu kita kena doa minta supaya Allah Ta'ala terima. Nabi Ibrahim AS pernah diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala untuk melaksanakan Kaabah, untuk mendirikan Kaabah Al-Musharrafah. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismailu rabbana taqabbal minna. Ketika mana Nabi Ibrahim AS diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendirikan asas binaan Kaabah, maka dua-dua ni buat. Selepas selesai buat, mereka pun angkat tangan, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah apa yang kami buat. Siapa doa tu? Nabi Ibrahim. Apa yang mereka buat? Kaabah, bukan masjid kampung kita. Yang perintah itu siapa? Allah. Allah Ta'ala yang perintah kepada Nabi yang hebat untuk buat benda yang hebat. Apa dia? Kaabah. Namun walaupun Nabi yang hebat, tetap meletakkan rasa bimbang kalau Allah Ta'ala tak terima. Lantas selesai saja ibadat yang mereka buat, asas binaan Kaabah itu, mereka pun angkat tangan berdoa, Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah apa yang kami buat. Maka tuan-tuan dan puan-puan, lari. apa dia tu? Jadi tuan-tuan dan puan-puan, muslimin dan muslimat, ibu ayah, adik kakak yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, maka Sya'ban juga adalah bulan untuk kita berdoa. Berdoa supaya kita sampai masuk dalam bulan Ramadan, dan berdoa supaya Allah Ta'ala panjangkan umur kita masuk Ramadan, dan berdoa juga supaya ibadat kita diterima oleh Allah. Maka dalam bab doa ni, Nabi ajar jangan berputus asa. Minta dengan Allah. Allah Ta'ala suka kepada hamba yang meminta-minta. Kita sesama manusia tak suka orang yang meminta-minta ni, tak suka. Tapi Allah Ta'ala suka. Minta kepada Allah. Dalam berdoa, letak sangka baik bahawa doa kita akan makbul. Doa kita mustajab. Walau tak hari ni, pasti akan mustajab. Nabi SAW dalam peristiwa pertukaran kiblat daripada Masjid Al-Aqsa kembali kepada kiblat asal, iaitulah Kaabah Al-Musharrafah, Nabi berdoa selama 17 bulan. 17 bulan, bukan 7 hari, 17 bulan. Nabi tak pernah putus asa doa. Akhirnya lepas 17 bulan, bahawa Allah Ta'ala turunkan ayat, Fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Wa Muhammad, palingkan wajahmu ke arah Masjidil Haram. Berapa lama Nabi doa? 17 bulan. Kita berdoa 7 hari, putus asa dah. Tuhan tak terimalah doa aku. Banyak kali dah duk minta, nampak macam tak mustajab. Jangan anggap macam tu. Doa kita insya-Allah mustajab. Doa kita mustajab. Jangan sekali-kali kita bersangka bahawa doa kita Allah Ta'ala tak terima. Jangan. Allah Ta'ala tahu bila kita sepatutnya dapat apa yang kita minta. Allah Ta'ala Maha mengetahui. Jadi, selain daripada banyakkan puasa sunat, banyakkan juga bacaan Quran, biasakan diri dengan salat-salat sunat. Kemudian yang terakhir, ya, dalam bulan Sya'ban ini banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan insya-Allah Allah Ta'ala panjangkan umur kita memasuki bulan Ramadan Al-Mubarak dalam keadaan sihat, sejahtera, dan dapat melaksanakan amal kebajikan yang banyak insya-Allah. Terima kasih kepada Razakir, dan saya buka lebih 5 minit untuk soalan kalau ada. Ada nak tanya tak? Boleh buka mic masing-masing.
Saya bagi ruang ni untuk bertanya. Siapa nak tanya silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi. Kak Fatimah. Ya, silakan. Daripada Nak Singapura ke? ini daripada Pematang Pauh. Matang Pau. Masya Allah, ya. Datin Fatimah ke? Ustaz dah lupa dah. Dah, tak lupa. Ingat. Fatimah ni ramai sangat. Ni Datin Fatimah. Okey, baik. Okey, salam kat Datuk. Ni tak pasal kelebihan nisfu Sya'ban ni. Dia punya ibadah pada nisfu Sya'ban ni boleh Ustaz terangkan sikit, bagi penjelasan sikit. Tentang nisfu Sya'ban. Okey, lagi? Ada soalan lain tak? Sila, saya buka dulu. Yang lagi saya sebut. Kumpul soalan. Silakan. Ada lagi tak soalan lain? Okey, baik. Terima kasih kepada Datin Fatimah yang ikut saya melaksanakan umrah pada 23 Disember yang lalu. Balik pada 4 Januari. Terima kasih. Okey, baik. Berkaitan dengan malam nisfu Sya'ban. Malam nisfu Sya'ban, bulan Sya'ban itu sendiri ada kelebihan-kelebihan yang tersendiri. Ya, tetapi dia tidak ada amalan-amalan yang khusus. Jadi, buatlah apa amalan yang baik, asalkan ianya amalan yang baik, maka silakan buat. Cuma jangan kita letakkan amalan ni mesti malam nisfu Sya'ban, tak. Cuma Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menggariskan 5 malam yang doa mustajab. Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menggariskan 5 malam yang doanya mustajab, tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, malam Jumaat. Yang kedua, malam hari raya Aidilfitri. Yang ketiga, malam hari raya Aidil Adha. Yang keempat, malam pertama bulan Rejab. Yang kelima, malam nisfu Sya'ban. Ini malam-malam yang hebat ni, selain daripada Al-Qadar lah. Al-Qadar tu memang al-ma'ruf, disebut oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5 yang saya sebut ini adalah yang digariskan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Yang pertamanya malam Jumaat. Banyakkan doa. Selain daripada baca suratul Kahfi yang disarankan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, baca suratul Kahfi. Orang kita baca surah Yasin. Boleh juga baca surah Yasin. Lepas habis baca Yasin, baca surah Al-Kahfi pula. Ya. Malam yang kedua adalah malam hari raya Aidul Adha, Aidul Fitri. Sebab tu malam raya jangan setakat dok main mercun buat ketupat. Makcik-makcik, ni dok buat ketupat daripada pagi sampai lupa nak doa. Malam hari raya Aidul Adha pun sama juga. Jangan dok ralik dengan benda lain. Ya. Anak cucu balik, tak ada dah lah nak duduk atas kain sejadah. Sat-sat cucu yang nu panggil, sat-sat cucu yang ni panggil, seronok duk main dengan cucu sampai lupa nak doa, jangan. Ya. Kemudian malam awal bulan Rejab. Malam pertama di bulan Rejab. Dah lepas dah, kita lepas dah. Cuma tinggal lagi iaitulah malam nisfu Sya'ban. Maka malam nisfu Sya'ban nanti banyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti mana yang disarankan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, mudah-mudahan doa kita menjadi doa yang mustajab. Nak baca Yasin silakan, nak baca surah apapun silakan, tidak ada ibadat yang khusus. Silakan buat, perbanyakkan amal ibadah. Masih. Okey. Lain tak ada kot. Pukul 9 suku lah. InsyaAllah kita bertemu lagi
Adakah disunatkan berpuasa pada keseluruhan bulan Syaban? Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat menyebut Nabi banyak berpuasa. Nabi banyak berpuasa, tetapi tidak ada disebut Nabi puasa penuh, tak. Sahabat kata tadi yang Nabi puasa penuh adalah bulan Ramadan saja. Yang Nabi puasa penuh adalah bulan Ramadan saja. Tapi kau nak buat boleh tak buat? Silakan, tak ada masalah. Silakan, tidak ada masalah. Baik. Rasanya cukup setakat tu. Ya. Terima kasih kepada Al-Zakir. Ya. Yang baik itu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang lemah, yang kurang daripada kelemahan diri sendiri. Maaf sekiranya ada terkasar bahasa, tersalah kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruh innahu wal ghafurur rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami ini pertemuan yang mendapat rahmat dan kasih sayang-Mu. Wa tafarruqana min ba'di tafarruqan ma'suma. Jadikan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang terhindar daripada dosa. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, tambahkan ilmu dan rezekikan kefahaman kepada kami. Ya Allah, ampunkan dosa kami dan dosa kedua ibu dan ayah kami. Dosa ahli keluarga kami. Dosa dan kesilapan jiran tetangga kami. Dosa dan kesilapan sahabat-sahabat kami. Ya Allah, ampunkan dosa dan kesilapan seluruh jemaah yang sedang menonton ini. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serah kepada Al-Zakir balik. Okey, dah habis dah. Boleh keluar. Boleh buat kerja masing-masing. Al-Zakir ada nak maklumkan apa-apa ke? Tak lupa saya nak ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada tuan-tuan dan puan-puan yang banyak menyumbang dan membantu Al-Zakir untuk membantu orang lain. Dan teruskan sumbangan anda, mudah-mudahan ianya menjadi jariah insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kan